بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا عليم، وفقهنا في الدين واجعلنا من الراشدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berjumpa pada pagi ini dengan nikmat dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Walau orang cuti hari ini, kita mengaji juga tuan-tuan dan dirahmati Allah. Ada yang orang pada utak kira hebat belaka. Orang cuti kata kita mengaji di sini. Alhamdulillah. Yang ini yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala hadis dan juga Al-Quranul Karim yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengenalan, nama saya Muhammad Lasbir bin Mat Yusuf. Ayah saya di belakang sana. Orang Pari Utang tapi lahir di Banak Baru, dekat Padang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kali bagi kuliah di tempat tumpah darah saya di Banak Baru ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Lasbir kemudian berasal daripada sini dan duduk di Pari Utang sebelah sana. Mak saya pada belakang, bapa ni pencen guru sampai SK Kriat. Kemudian belajar di Al-Ustaz Dirang Al-Ustaz Pokok Senang. Kemudian sambung mengaji di Syria tak lama, lebih kurang 7 tahun saya. Campur main campur bermain, mengaji sikit ya. Yang main tu banyak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah balik pada tahun 2011. Ini tahun yang masuk tahun yang keempat dah. Berada di Malaysia, alhamdulillah. Balik pula pada tarikh yang mulanya nak berlaku konflik di Syria pada hari itu. Alhamdulillah tuan-tuan yang Allah, dan kita harapkan Allah berikan kemenangan kepada orang-orang yang benar, insya-Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila dijemput ke paksi ni saya ketak sikit. Sebab yang hak mengaji semua hak alim-alim belaka. Ustaz ni, dan saya tak pernah lagi kuliah di paksi ni. Di mana-mana pun tak pernah, kerana yang hak dijemput ni orang hebat belaka. Macam Ustaz Zaki kita dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak fikir apa yang sesuai untuk kita kongsi pada pagi ini. Saya ingat satu perkara yang baru sangat kita duk rasa tentang kehangatan kita kepada Nabi sallallahu, atau cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita melihat pengorbanan Nabi dan juga para sahabat Nabi untuk menyampaikan Islam kepada kita. Alhamdulillah, dengan nikmat Islam dan juga iman, Allah sampaikan juga Islam kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjang bulan Rabiul Awal kita buat majlis maulid, buat ceramah, buat apa-apa program menunjukkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat kanibal mahabbah Rasulullah. Tetapi saya dengar pun ada majlis Maulid Akbar. Maulid Akbar itu kan majlis maulid yang terbesar. Yang terbaru pula tuan-tuan dengar di Indonesia, majlis maulid terakbar. Lagi besar. Memang Malaysia tak lawan. Di Indonesia, mungkin Malaysia akan tiru lepas ini. Buat majlis maulid terakbar pula. Paling besar maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau belah Syria tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia buat majlis juga maulid Nabi lagi meriah. Boleh tengok apa ni dia bentang banner apa kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu kira banyak. Macam pilihan raya tu. Kita tak macam tu. Kita hanya ada raya yang kedua macam tu. Bila hari lain dia lupa. Baik. Hari ini 1 Rabiul Akhir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukan bererti bila habisnya bulan Rabiul Awal habis cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus tuan-tuan, sampailah kita mati insya-Allah
kita tetap cintakan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang Nabi, kita juga teringat kepada para sahabat Nabi SAW. Di antara mereka ada 10 orang sahabat Nabi yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Makcik-makcik boleh bilang balik tak 10 orang ni? Pakat dulu. Ada siapa yang boleh kira 10 orang sahabat Nabi? Kalau boleh kira, saya nak pergi tangi ya. Osman, 4 orang tu memang kita ingat sungguh. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan juga Ali radhiyallahu anhu. 6 lagi? Sa'ad bin Waqqas, lagi Zaid bin Harisah, baru 6. Abdul Rahman bin Auf, lagi Talhah bin Ubaidillah, seorang lagi. Seorang lagi, berdua orang lagi. Baik, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Talha bin Ubaidillah, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, lagi Zaid bin Harisah. 2 lagi, lupa lah, saya pun lupa. Jadi tak boleh berhenti dah lupa. Hamzah tak termasuk kot. Tak termasuk. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antara yang 10 kita sebut tadi, walaupun tak cukup, ada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Talhah ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, di antara sahabat Nabi yang Nabi janjikan syurga. Tuan-tuan, Nabi sebut apa Nabi sebut Said Abu Bakar fil jannah. Wahai Abu Bakar, hang dalam syurga. Bayang tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi janjikan syurga. Bakar hang dalam syurga. Umar fil jannah. Semua sahabat Nabi yang 10 tadi Nabi sebut dalam syurga. Hatta Bilal ibn Rabah juga Nabi kata, aku pernah dengar tapak kaki kau Bilal dalam syurga. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa agak tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi janjikan syurga kepada mereka. Ingat satu ayat Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Kata Allah Subhanahu wa taala, di kalangan orang-orang beriman ni ada sekumpulan yang Allah kata rijal. Rijal ni maksud dia orang hebat, pahlawan, laki atau perempuan. Rijal. Asal maksud rijal ni perkataan lelaki, lelaki. Maksud dia orang yang hebat, yang kemah. Apa kerja dia? Sadaqu ma ahadullaha alaih. Mereka membenarkan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya nak cerita tentang Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Dalam peperangan Uhud, kita masih ingat lagi, orang Islam kalah. Peperangan yang terbesar, antara yang terbesar dalam sejarah hidup Nabi SAW. Perang Uhud, orang Islam kalah. Orang musyrik diketuai oleh Khalid bin Walid. Masa tu dia masih kafir lagi, radhiyallahu taala anhu. Karena Khalid tentang seorang sahabat yang cukup hebat dalam peperangan. Nabi sangat teruja, sangat teringin dia masuk Islam. Dia tanya apa Al-Walid bin Al-Walid, adik-beradik Sayyidina Khalid juga. Dia kata, mana Khalid? Awak tak masuk Islam lagi? Tentang kalau tengok dalam kitab sejarah, tahun ke-8 Hijrah barulah Sayyidina Khalid masuk Islam. Mana lambat. Dalam peperangan pun Sayyidina Khalid undak Nabi. Dia tengok ni Muhammad buat apa ni? Nabi sebelum dia perang, dia semayang dulu. Lama-lama tu dia teringin masuk Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, cerita tentang perang Uhud tadi, Nabi pesan kepada pemanah Nabi, jangan turun daripada bukit Uhud ni macam mana pun. Nampak orang Islam dah kalah ke, nampak Islam dah menang ke, dah boleh dapat harta rampasan ke, tetap jangan turun daripada bukit Uhud ini. Mereka tak dengar arahan Nabi SAW. Atau mungkin biasalah manusia, dia tengok apa ni harta rampasan ditinggalkan oleh orang musyrik, pakat turun nak ambil barang-barang tadi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kecekapan Khalid bin Walid, dia pusing bukit Uhud ni, pusing bukit Uhud, naik bukit Uhud. Yang tinggal atas bukit hanya Nabi dengan 12 orang sahabat Nabi yang lain.
11 orang daripada Ansar, hak seorang lagi daripada daripada Muhajirin. Itulah Talhah bin Ubaidillah. Tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Bakar kata Sayyidina Bakar ni seorang sahabat Nabi yang tak ada tandingan iman dia. Sampai Nabi cerita Isra' Mi'raj, bila orang Quraisy apa kata kat Nabi, tak percaya kat Nabi tentang Isra' Mi'raj. Kemudian Nabi berjumpa Sayyidina Bakar, cerita pasal benda-benda ni, Nabi Isra' dan sebagainya. Sayyidina Bakar kata, kalau engkau wahai Muhammad cerita lebih pada ni, aku tetap percaya. As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, Sayyidina Bakar tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia kata hari Uhud ini adalah hari Talhah. Tuan-tuan nak cerita macam mana pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talhah tuan-tuan, bila mana orang musyrik dah kepung Nabi dengan 12 orang sahabat Nabi yang lain, Nabi kata, ada tak di kalangan hampa ni yang nak pertahankan aku? Seorang-seorang apa ni, hak mula jawab tadi adalah Talhah. Saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, hang Talhah tunggu sat. Dia seorang Muhajirin, yang baki lagi orang Ansar. Baik, maka bangkit seorang Ansar, ya saya Rasulullah. Maka kawan ni pun lawan. Saudara Khalid lawan orang musyrik, mati. Sampai 11 orang Ansar yang pertahan Nabi itu mati semua, syahid, alhamdulillah. Kemudian tinggal Talhah, maka kata Nabi, al-ana na'am, ya lani wahai Talhah, giliran kamu untuk perang lawan orang musyrik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, lawan Talhah ni, Nabi dalam peperangan Uhud tuan-tuan, gigi patah, Nabi sendiri patah, dahi dia terbelah, pipi pun terbelah juga. Bukan kadang tuan, kerana jaga agama tu, supaya Islam sampai kepada kita, alhamdulillah. Kemudian tuan-tuan Allah SWT, Talhah lawan, maka orang musyrik pun bunuh. Dan Nabi angkat Talhah angkat Nabi pergi tempat yang agak selesa, sambung lawan balik, lawan, dan akhirnya Talhah dapat menyekat kemarahan orang kafir dan berbalik. Bila balik, tuan-tuan para sahabat Nabi cari Talhah di mana, rupanya jatuh dalam satu lubang. Dan diceritakan kepada kita tuan-tuan yang dirahmati Allah, 70 kesan tombak atau pedang kerana nak pertahankan Nabi SAW. Tuan-tuan, yang tu yang sepatutnya kita buat tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maknanya mengorbankan jiwa harta kita untuk Nabi SAW. Yakni bukan setakat melambai-lambai dan berihanana saja, tapi memperjuangkan agama Allah dan juga Nabi, dan melaksanakan arahan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah peristiwa-peristiwa para sahabat Nabi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu mengambil semangat ini untuk menjadikan ia sebagai perkara yang boleh menguatkan iman kita, insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebenar Rabiul Awal yang lepas dan sepanjang tahun ini, insya-Allah kita akan terus menyatakan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak anjurkan pada makcik-makcik, para pakcik-pakcik, abang-abang yang ada anak, ada cucu, boleh sama-sama kita tanamkan rasa teringat kita, anak-anak kita kepada Nabi dan juga para sahabat Nabi SAW. Cara praktikalnya tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita masukkan buku sirah dalam rumah kita, bacakan, riwayatkan kepada anak-anak kita. Ada seorang ustaz ni, dia nak tanam rasa cinta anak kepada Nabi dan juga para sahabat Nabi yang lain. Dia beli satu buku sirah, muka surat dia 400 muka surat. Dia kata kat anak-anak dia, tolong baca buku ni. Dia pun tak baca. Kalau dia fikir, dia kata lagu ni, saya kata, dia kata kalau begitu, ayah janji nak bagi seorang 100 siapa yang boleh habis baca buku 400 muka surat ni. Pakat berapa? Allah dia kata, alah, yang adik tu kata, awak yang beli satu yang buku ni, belilah dua dan baca sama tu. Tak tahu, saya tak ingat dia beli satu lagi, tak ingat. Tapi alhamdulillah seminggu habis baca buku 400 muka surat. 400 muka surat bagi yang malas baca payahlah. Kalau hak rajin baca tu senang ya, 400 muka surat tu. Hak malas tu termasuk saya tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kemudian bila habis 400 muka surat yang ayah bagi, ni ustaz ni bagi RM100 kepada anak-anak yang habis baca buku sirah Nabi SAW. Kemudian selang sebulan, dia beli pula satu buku yang lain. Hak ni lagi panjang, 1000 lebih muka surat. Mungkin 2 juzuk atau 3 juzuk. Tak, atas meja anak main, ayah yang ni operatif lah nak bagi.
Tengok macam mana dia tanam rasa nak baca tentang sirah Nabi dan juga apa-apa yang berkaitan dengan para sahabat Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, sahabat Nabi atau anak-anak para sahabat Nabi kata, kunna nu'allamu maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allam as-surata minal Quran. Kami dulu, para sahabat kata, kami diajar, dicerita, dikisahkan semula peperangan Nabi, Badarnya, Uhudnya, yang lain-lain lagi, peperangan yang kecil-kecil, yang besar-besar, diceritakan semula. Itu zaman Nabi, zaman para sahabat Nabi dulu. Cerita balik tentang Nabi patah gigi, apa dia pecah ni semua. Kita tak pernah kenal lagi tuan-tuan, gigi patah kerana orang katok ni, tak pernah. Kerana nak pertahankan agama tak pernah lagi lah. Kerana duit tu banyak. Kerana duit tu memang banyak. Baik. Kemudian sahabat kata, kami diajar, dikisahkan semula tentang sirah Nabi, tentang apa peperangan Nabi SAW. Macam mana kami diajar tentang surah daripada Al-Quranul Karim. Maknanya apa? Maknanya pentingnya sirah, pentingnya kita hubungkan diri kita dengan sirah Nabi SAW. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi dan juga para sahabat Nabi lah contoh kehidupan yang sebenar. Mereka lebih awal makan garam daripada kita. Kalau ada betul garam betul. Kalau betul ada garam pada waktu tu, mereka lebih awal rasa ragam kehidupan. Maka sudah pasti kita kena jadikan mereka sebagai ikutan dan cara hidup yang sebenar, insya-Allah Subhanahu wa taala. Habislah. Itu dan dirahmati Allah, bila kita dengar cerita para nabi dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak baca sikit sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman kehidupan kita, insya-Allah. Bukan sekadar kita long-longkan ceritakan Nabi sedangkan hak Nabi awak kita tinggalkan. Jadi kita ambil sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini oleh-oleh daripada Sungai Petani, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun: raddus salami wa 'iyadatul marid واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. Kata Nabi SAW, hak seorang Muslim ke atas Muslim yang lain ada 5 perkara. Ini semua kena jaga dan perlu kita bagi perhatian yang sebaiknya, insya-Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 perkara yang setiap Muslim mesti jaga terhadap Muslim yang lain. Saya dengan Ustaz Zakir 5 perkara yang saya kena jaga. Dengan tuan-tuan pun saya kena jaga 5 perkara ini. Dan tuan-tuan kena jaga hak yang saya ada ini pun kena jaga juga. Apa kata Nabi SAW? Yang pertama kata Nabi, haqqul muslim al muslim raddus salam. Menjawab salam. Dah ada orang jumpa kita, Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam warahmatullahi, ataupun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara sapaan sebenar orang Islam. Lalu yang jadi macam mana? Hello. Kadang lihat baru sikit, bro. Ada kat itu. Cara sapa. Walau kita Muslim, tinggalkan sunnah Nabi SAW. Yang pertama kata Nabi, raddus salam, menjawab salam. Itu wajib. Kata ulama juga, ini satu perkara yang wajib kena jawab. Habis setengah-setengah nakai ni, tuan-tuan dan makcik-makcik yang ni, dia tunggu hutang. Bila janda tu lalu, baru dia salam. Tu dia kata, kena jawab ni berdosa. Ambil kesempatan tentu. Tentunya kita cari apa-apa bagi salam kepada orang yang kita hormat. Atau kalau dalam orang yang lebih tua pada kita, atau tengok keadaan yang payah kita tengok. Pertama kali kata Nabi SAW, antara hak seorang Muslim ke atas Muslim, kata Nabi, raddus salami, hendaklah menjawab salam. Dalam satu ayat kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kata Allah, kalaulah kamu disapa dengan ucapan assalamualaikum, fahayyu bi ahsana minha, hendaklah kamu jawab dengan yang terbaik, yang lebih baik. Contoh, orang menjumpa kita assalamualaikum, kita kata waalaikumsalam warahmatullah.
Atau tambah lagi wa barakatuh. Yang ni bukan setakat sapaan, bahkan dia doa kepada kita. Sejahtera ke atas kamu wahai sahabatku, wahai saudaraku. Bayang tengok tuan-tuan dan dirahmati Allah, kalau kita bagi salam kawan tak jawab, atau dia bagi salam kepada kita, kita tak jawab. Bila satu lagi perasaan tu, orang tak jawab, ini bersepak kan, wah marah sangat kat orang bagi salam tak jawab ni. Kadang jiran sebelah pun lagu tu, kadang dia. Ini sunnah Nabi yang Nabi jawab, itulah menjawab salam satu kewajiban. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sunnah ni kita kata makin kurang makin hilang, makin hari makin hilang, makin hari makin hilang, kerana kita dibawa oleh benda-benda lain. Cara sapaan hak luar kita ambil berbanding sapaan cara Nabi SAW. Pengaruh luar, makcik kata. Makcik Fani hafal semua, saya sebut ni semua dia boleh belah. Dia cantik. Tu kata ilmu dia kena cantik baru dia akan lekat dalam fikiran. Walaupun ada orang Arab kata hafal waktu usia tua ni, bukan tua je, sorry, usia lanjut ni, bahasa lah ni. Dalam mengapai waktu usia yang dah meningkat ni, seolah macam tu dia kata ayat tak lekat dah. Tapi orang yang biasa mengaji dia akan ingat walaupun dah dalam usia dah tua. Baik, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kata tadi, kalau kamu disapa dengan satu sapaan Assalamualaikum, hendaklah kamu jawab balik Waalaikumsalam warahmatullahi ataupun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hukum tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lagi ada orang kafir dah pandai bagi salam dah. Lagu mana tu? Dia kata, Ustaz, Assalamualaikum, dia dah bagi salam. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, apa hukum kita nak jawab salam kepada orang yang bukan Muslim? Kata ulama, kita hanya menjawab wa'alaikum saja, tanpa kita mengatakan wa'alaikumussalam, tambah pula warahmatullah, tambah lagi wabarakatuh. Jangan, hanya kita kata wa'alaikum saja. Pasal apa? Pasal yang kita sebut tadi, Assalamualaikum warahmatullah, itu doa. Bila dia kata kat kita Assalamualaikum, kita hanya kata wa'alaikum saja. Ke atas tu, atas semua apa tak tahu, celaka ke apa kita tahu. Tapi kalau kita kata wa'alaikumussalam, seolah-olah kita doakan sejahtera ke atas orang yang masih kufurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tak sesuai. Dan orang kafir kita hanya boleh doakan hidayah bagi dia. Hanya kita doa, kalau kita doakan sejahtera ke atas orang yang masih kafir, tak boleh. Baik, cara dia mana? Kita kata wa'alaikum sahaja. Baik, satu ketika saya tak ingat satu lagi, orang Yahudi atau orang musyrik main-main jumpa Nabi Muhammad, dia kata Assalamualaikum. Assalamualaikum saya baca. Kalau kita mengajak semua tahu dah. Dia kata tu celaka Muhammad. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tengok, dia kata Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak marah kan? Nabi hanya menjawab wa'alaikumussalam, atasmu juga celaka. Itu dia. Bukan corayanya, hebatnya insya-Allah, alhamdulillah. Nabi kita semua hebat, kita ada insya-Allah. Baik, tuan. Tuan ingat kena ada Ustaz Syarif dulu. Saya banyak tempat dia. Kadang sebab surah itu biasalah tempat tu Ustaz Syarif dulu. Dia pengurusi sekolah kami. Baik, tuan dan dirahmati Allah SWT. Pertama sekali, hak seorang Muslim ke atas Muslim, kata Nabi, raddus salam, menjawab salam itu satu kewajiban. Tuan dan dirahmati Allah, kadang kita perasan orang hak kita tak kenal, kadang dengan salam tadi dalam kenal. Dan rabuk, duduk tak mana, main mana ni. Bulan Dukadi ikut jauh ya. Ini seperti apa dong ni? Tak pernah tengok pada kampung kita. Bagi-bagi salam dan kenal. Tengok rahsia salam yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi kata, bagilah salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang kamu tidak kenal. Ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Bagilah salam kepada orang yang kamu kenal, mak kita, pak nakan kita, pak long kita, tok wan kita kenal belakang. Mai orang tak kenal kita buat sombong tak. Nabi kata kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang kamu tidak kenal. Tuan-tuan, ini rahsia sapaan orang Islam di antara orang Islam lain, kerana ini yang akan menghubungkan silaturahim bersama kita insya-Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kedua, hak seorang Muslim ke atas yang lain, kata Nabi, iyadatul marid, menziarahi orang yang sakit.
Dalam satu hadis qudsi Allah pernah kata bahawa wahai hamba-hambaku, pasal apa hamba tak ziarah aku? Abang ni kata nak ziarah aku mana? Tak nampak. Kalau nampak boleh ziarah. Kan? Kalau kita yang sakit kita boleh ziarah. Allah kata dalam satu hadis qudsi, Allah kata wahai hamba-hambaku, pasal apa hamba tak ziarah aku? Abang kata nak ziarah aku mana? Tak nampak. Baik, Allah kata, bukankah aku berada di sisi orang yang sakit? Kalau berziarah orang yang sakit seolah-olah menziarahiku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hak seorang Muslim yang perlu kita jaga, melihat atau menziarahi orang-orang yang sakit. Entah bila orang sakit ni, bila orang tengok dia rasa kurang sakit tu, berumur jadi muda balik. Cerita pasal zaman 60-an, zaman 50-an, cerita masa duk lari, masa duk tujuh batu. Jadi bila orang menziarah ni akan menghilangkan sikit rasa sakit. Tengok tuan-tuan, antara perangai doktor hak jenis hentam-hentam pesakit ni, dia tak tambah lagi sakit. Tapi kalau doktor yang dia baik, bukan baik, maksudnya perkataan dia lembut, pesakit kadang-kadang dan lega. Kenapa? Kerana sambutan seorang doktor yang baik kepada pesakit atau orang yang datang menziarahi akan mengurangkan rasa sikit kesakitan yang dia hadapi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hari Nabi pergi ziarah pergi ziarah seorang Arab Badawi. Dia sakit demam, panas tu. Pipi tengok, Nabi kata tahurun insya-Allah. Mudah-mudahan bersih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawapan Arabi ni? Dia kata Bosih Pak Muhammad, dia kata benda ni penyakit yang membebankan seorang tua yang nak pergi ke kubur dah. Maknanya dia tak jawab doa Nabi tu. Nabi doa kata supaya penyakit ini akan membersihkan dosa kamu. Maka dia kata Bosih apa Muhammad, yang ni benda yang membebankan seorang tua yang nak mati dah. Maka Nabi kata kalau begitu yang tu yang hendak dapat. Saya hanya jawablah ya insya-Allah amin. Dan itu antara adab bila kita pergi tengok orang yang sakit, tahur insya-Allah. Macamlah orang kata mudah-mudahan Allah bagi hidayah kepada kamu. Kita berletik, wah aku jahat sangat kan? Bukanlah begitu. Maksudnya doa. Kita pun dalam Fatihah kita baca alhamdulillahirabbil alamin sampai ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahlah kami, kata orang yang baca Al-Fatihah. Jadi bila orang kata Allah, mudah-mudahan Allah hidayahkan kamu, maksudnya kita terima dan kita kata amin insya-Allah. Maknanya bukan di sudut kita jahat ke baik, tak, cuma kita mengharapkan selalu hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak seorang muslim ke atas muslim yang lain ittiba'ul janaiz. Mengiringi orang yang sudah meninggalkan dunia. Mengiringi jenazah. Ini hak yang ketiga yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun ni tentang saya tak tahu lah di Fakultas ni di anak barunya ada tak? Dipanggil USM ada lah ni. Unit banyak ada sini. Ada sini. Ada. Hak jawab ni makcik-makcik, hak lelaki tak jawab pun. Depa lebih tahu pada kita. Ada unit banyak mana tunggu. Tunggu orang panggil. Tunggu jemputan. Jadi yang kita nak kena bang tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tunggu orang jemput pergi sembahyang mayat. Satu hari tentang rahmat Allah pergi sembahyang mayat. Jadi yang dijemput juga. Selalu biasa dalam sapu RM5. Hari itu RM3 je. Buka-buka sapu RM3. Tak cukup RM2 ni. Dia jumpa balik tuan nak bagi tu. Tadi lagi RM2 tak cukup ni. Ini dia. Ini yang kita harapkan, tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengubah cara hidup kita. Tuan, kalau dalam bab sembahyang jenazah ni, Nabi pernah menjanjikan pahala sebesar bukit Uhud. Nabi kata bagi orang yang solat jenazah kepada si mayat, baginya qiratun. Ada pakcik-makcik ingat semua qirat minyak lagi. Dia qirat yang tahu dia pahala sebesar bukit Uhud. Nabi tambah lagi satu bukit Uhud. Nabi kata bagi orang yang pi ke kubur, pi teman orang yang mati, dan
Allah akan bagikan dua pahala bukit Uhud. Ini tuan-tuan dan nanti Allah komanlah kita kalau kita harap 5 ringgit tadi, haraplah yang bukit Uhud 2 besar tadi tu, bagi barulah baloi. Dan tuan-tuan dan dirahmati Allah lelaki khususnya yang wajib fardu kifayah pergi sembahyang jenazah ini, jangan nanti dijemput dengar saja ada orang mati pergi. Kenapa nak lihat hak 2 bukit Uhud tadi yang Nabi janjikan kepada orang-orang yang memberi penghormatan terakhir kepada kawan-kawan kita yang sudah meninggalkan dunia. Kita pun tuan-tuan akan tinggalkan dunia yang sementara ini, yang tak ada nilai langsung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun juga mengharapkan orang-orang mengiringi jenazah kita dan meminta ampunkan untuk kita dan menyembahyangkan kita, insya-Allah. Tuan-tuan, satu hari ada orang sahabat saya, adik dia meninggal, duduk bawah. Bukan hak sini, hak yang di Kedah punya. Felda duduk bawah, jauh dalam. Jadi pegawai penjara mati, accident. Mula lagi dalam 20-an lebih. Kerja di Tapah ada penjara. Tunggu kami pergi sana malam sampai siap semua. Pukul 2 baru boleh sembahyang jenazah. 2 pagi. Penjara hantar satu bas escort hasil jenazah ni pergi balik kampung dan orang. Bila sampai sana pukul 2 pagi nak sembahyang. Ada seorang pakcik duduk pagar masjid, dia kata, "Okey kan, siapa hak boleh sembahyang masukkan." Saya tanya pakcik ni, awak adakah yang tak boleh sembahyang? Ada semua perempuan lelaki tu. Ada. Hak satu bas tadi tu main escort ya, sembahyang tak masuk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Patutnya bagilah penghormatan terakhir. Bukan payah pun, hang diri hang bagi takbir 4 kali, baca Al-Fatihah, salawat dan sikit doa untuk simayat, selesai. Tak ada, bukan payah-payah. Agama kita mudah, kita nanti Allah SWT. Jadi jangan jadi begitu. Jangan jadi main kita tu tak ada faedah dan tak ada punca apa keadaan. Itu tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Nabi, ittiba'ul janaiz, iaitu mengiringi jenazah. Bahkan Nabi kata bagi 2 bukit Uhud pahala bagi orang yang sembahyangkan jenazah dan orang yang mengiringi jenazah ke kuburan. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita bisa dengar hadis Nabi SAW, bila matinya anak Adam maka terputus amalan. Satu hadis yang lain pula, bila matinya seorang anak Adam maka yang akan ikut 3 benda, 2 akan balik, 1 akan tinggal amalan kita. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, maknanya jenazah akan mengharapkan doa daripada kawan-kawan, daripada mak ayah atau orang-orang dekat supaya merahmati jenazah, insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, yang keempat kata Nabi, wa ijabatud da'wah. Ini senang tapi payah. Memperkenankan jemputan kenduri kahwin. Dalam masyarakat kita Melayu macam-macam kenduri tu ada. Kenduri cukup jambui. Ada macam cukup jambui. Masih ada kenduri cukup jambui. Ada macam? Tak ada. Yang ada apa dia? Keka. Keka ataupun kenduri cukup kepala. Pada juga kenapa? Cukup jambui tak ada, cukup kepala ada. Jangan silap. Kadang-kadang ada apa ni, masyarakat kita ni cukup hanya atau tinggal jambui ya. Itu tak betul. Hal sunnah dah buang semua. Anak yang baru lahir buang semua. Baik. Ada kenduri arwah, ada kenduri nak pergi Mekah, kenduri selamat, kenduri kahwin. Semua kenduri itu semua tak wajib kecuali kenduri kahwin sahaja. Hak ni payah tapi senang. Hak ni payah, hak ni senang tapi payah sering. Lagu mana? Orang jemput makan memang senang. Nak pergi tu, kena hari yang ada 7 jemputan, ada boleh pergi semua je. Tak boleh pergi. Senang dah. Yang wajib tu pergi, bukan wajib makan. Kalau satu tempat 2 pinggan, kali dengan 7 tempat 14 pinggan boleh? 14 pinggan boleh. Hak wajib hanya memperkenankan jemputan kenduri kahwin. Yang tak wajib makan. Yang wajib hanya perkenankan jemputan kahwin. Tuan yang dirahmati Allah, bayang tengok hak palung ni bak kenduri semudah sepak nombor orang tak main. Maka wajib kita pergi. Tuan-tuan kita pergi tunjuk muka, bagi tahu terima kasih atas jemputan. Okey, alhamdulillah tu main. Teman-teman tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau jenis kawan rapat, kalau tak main lagi dia marah.
lagi wajib kena pergi. Tuan yang dirahmati Allah SWT, hukum yang wajib ini kata ulama akan gugur status wajib jadi tak boleh pergi, tak wajib pergi dan haram pergi bila mana kenduri tadi ada perkara-perkara haram. Itu dia. Sesuatu ulama kata dia tak pergi tuai kalau ada benda-benda haram. Orang pasti kalau buat kenduri janganlah buat benda-benda. Antaranya sanding. Sanding ni tahun 80-an dah orang dah lawan lah. Antaranya ayah saya sendiri. Tahun 80-an, 81 orang nak lawan dah tentang sanding yang dibawa oleh masyarakat Hindu. Ada seorang sahabat kami di Tahfiz Mutmainnah, dia ni dulu Hindu masuk Islam tapi dah 23 tahun dah Islam. Padahal lebih hebat Islam daripada kita lagi. Dia kata, Ustaz, sama aja sanding hak dalam masyarakat Islam dengan hak kami duk buat tu sama. Upacara apa tu dalam Hindu. Bahkan dia upacara keagamaan Hindu. Bukan kalau kita buat tuan sebiji macam ni. Buat yang bismillah. Sebiji sama. Tuan yang dirahmati Allah, status wajib pi kenduri kahwin akan gugur bila ada perkara-perkara haram. Seperti tadi sanding. Yang kedua, karaoke. Ada orang tanya, Ustaz, jangan kalau kita nak karaoke. Saya kata karaoke sekali. Ribuhlah yang hanana kah, yang apa ni salawat kah. Ni hak jenis sanding tu, hak jenis karaoke tu, hak jenis jahiliah hak lama. Kita nak buat lagi lah ni. Tukar dah moden sikit. Ustaz ada terus kah? Kuliah-kuliah Ustaz Zaki kah? Kita dah rakam-rakam ni. Tunjuk hak tu. Yang tu yang modernnya. Hak jahiliah, hak yang dibuat oleh orang Hindu dan sebagainya. Jadi jangan ikut jejak mereka. Baik, ada lagi. Kalau di sana dalam majlis tu ada pengasingan antara orang kaya dengan orang miskin. Hak kaya makan unta, makan kambing contohnya. Yang hak saya ni makan telur ayam ya. Itu dia. Jadi jenis tu kata ulama tak wajib. Bahkan macam karaoke, macam sanding tadi, setengah ulama kata haram. Kenapa? Kerana kita bersekongkol dengan perkara haram. Melainkan kalau kita berani tegur, pakcik tolong tutup lagu ni boleh tak? Kalau berani tegur tak apa, boleh pergi. Saya baru ni tuan-tuan yang dalam hati ada jemput penuri mengelepas hari Jumaat. Saya datang sekolah Jumaat. Kemudian saya kebetulan baca hadis yang sama. Dah ayah telefon malam, terkejut baca hadis yang sama lah. Baik. Bila baca hadis ni, kita tengoklah bagi tahu apa yang haram dan apa yang tak boleh dan sebagainya, dan rujuk dulu kepada ulama nak buat majlis penuri dan sebagainya supaya majlis yang sunnah tadi akan dapat keberkatan dia. Maka pakcik ni mai jumpa ustaz, lama dah cari ustaz ni. Ustaz kena amal hadis yang ustaz baca tadi. Apa dia? Wajib dikenduri esok saya. Wajib dikenduri saya esok. Saya kata tak apa. Yang penting ikut apa yang saya kata tadi. Tak ada karaoke, tak ada apa-apa. Tak apa, mungkin dia dah tempah lama tuan. Saya pergi esok tu ada karaoke. Dan start kereta petang baik. Cari orang buat ujah, kata ustaz ubi, takkan boleh pergi. Jadi kita tak ada kekuatan nak pergi tengok tengah-tengah majlis. Saya kata tak apalah. Kompang saya dah sampai sekat jalan, saya patah balik. Bukan angkat diri kan. Kerana pakai ajaran dia makan diri kita balik. Kerana kita dah baca hadis Nabi SAW, maka yang tu akan jadi perhatian orang apa yang kita sebutkan tadi. Baik. Sanding tak boleh. Kalau dalam rumah tak apa, buatlah lagu mana pun. Tinggal pakai baju lah, orang ramai macam tu. Pasal apa tak boleh tuan-tuan sanding ni? Pasal dia tak ada hadis atau Quran yang mengatakan sanding tak boleh. Memang tak ada. Tapi dengan sebab lain. Bila kita orang Islam diminta untuk menundukkan pandangan, melihat benda-benda yang tak dibolehkan. Orang lelaki tak boleh tengok perempuan itu saja. Orang perempuan tak boleh tengok orang lelaki saja. Mengaji tak boleh tengok saya. Baik. Bila lagu tu ada arahan Allah suruh tundukkan pandangan, tiba-tiba kita buat majlis, kita pamerkan kecantikan anak kita pada hari itu. Yang tak boleh. Bahkan antara lain kita kata kerana dia macam umpama majlis-majlis yang adalah Hindu dan sebagainya, maka tak dibolehkan oleh agama kita. Betul tuan, saya katalah tadi 30 tahun lalu orang dah tentang dah benda ni, maka kita lagi-lagilah kena tolak kerana dia bukan asal agama kita, bahkan membebankan pihak yang membuat majlis kahwin dan sebagainya. Jadi Islam tak mahu beban. Dan dia kata aulim walau bisyadin, buatlah satu walimah, satu kenduri walau dengan seekor kambing.
Bukan nak kata bukan sudut tu. Sudut kata Nabi suruh buat walimah tu suruh buat, tapi jangan sampai membebankan pihak orang yang buat kenduri. Dia kita kata ibarat hanya untuk mengiklankan, oh hari ni ada kenduri dan kita kata anakku sudah pun dikahwinkan dengan pasangannya. Itu saja. Dan bukan tujuan untuk nak pamerkan anak kita, nak pernah bermegah-megah, kadang kad beribu-ribu kad jemputannya ribu-ribu. Tu tak kira pasal artis kita tuan. Berapa ratus ribu rupiah balik kahwin apa? Allahu Akbar. Jadi tentang Allah SWT biar duit yang kita ada tu digunakan pada tempat yang baik, insya-Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat, ijabatud da'wah, memperkenankan jemputan kahwin. Jadi kata ulama, hak kenduri yang ada ni, kenduri cukup jambui, kenduri pi Mekah apa tak wajib, mereka kenduri kahwin saja. Bahkan kalau tak dijemput, tak wajib pi dan tak boleh pi. Kenduri sebelah rumah, kad tak sampai. Pasal apa kawan tu tak jemput kenduri. Betul, kadang-kadang tak kena jemput tu, kadang ada pasal. Ada benda mungkin lupa, mungkin dia tak perhati kat kita dan sebagainya. Bagi dia bila dijemput wajib pi, maka tak dijemput tak wajib pi dan tak boleh pi. Sebab kalau tak jemput tu kira ada pasal. Kalau nak tahu tuan-tuan, sebelah rumah tanya. Ramai-ramainya ada apa kan? Tanya. Oh tak terima ya? Ada dia dekat. Mungkin tak ada jemput. Kemudian kalau diwakilkan orang lain untuk menjemput kita, juga wajib datang. Karena mungkin tak ada jumpa kita. Kata ulama, al-wakilu kal asil. Wakil itu seperti orang asal. Maknanya saya tuan rumah, wakil kat kawan jemput kawan lain. Hak wakil ni sama macam saya. Ya, kad lagi, tolong bagi. Maka wajib pi perkenankan jemputan kenduri kahwin, kerana ia boleh menyeronokkan orang yang banyak melaksanakan kenduri. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tashmitul 'atis. Maksudnya menjawab atau mendoakan bagi orang yang bersin mengatakan alhamdulillah. Contoh, ada orang kata apa, orang bersin, orang baca bersin dia kata alhamdulillah. Maka kewajiban kita bagi orang yang bersin tadi, kita kata yarhamukumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Betul? Perasan tak? Setiap kali kita selesai apa-apa pun kita kata alhamdulillah. Makcik pagi tadi baca dah alhamdulillah yang baca. Baca lah alhamdulillah. Lepas makan alhamdulillah, lepas tidur alhamdulillah, lepas buang air besar kecil semua alhamdulillah. Semua selesai alhamdulillah. Maksudnya semua yang nikmat yang Allah bagi tadi dibalas dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bayang tengok makcik, kalau tak boleh nak makan, tak boleh nak minum, tak boleh nak buang, tak boleh bersin, satu penyakit dalam hati Allah, tak boleh tidur. Maka dengan sebab nikmat yang Allah bagi tadi, boleh tidur, boleh buang, boleh makan dan semua, kita ucap alhamdulillahirabbil alamin. Baik, hak yang seorang muslim kepada muslim yang lain, bila dia kata alhamdulillah ketika bersin, maka kita jawab yarhamukumullah, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kamu. Itu 5 perkara yang disebut oleh Nabi SAW tentang hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Cuma ada satu riwayat yang lain kata dalam surah dalam hadis Muslim, dalam sahih Muslim, apa Nabi SAW tambah satu lagi jadi 6. Nah, kita ulang balik yang tambah satu lagi. Dan Nabi SAW, haqqul muslim 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim kata muslim yang lain ada 6 perkara. Pertama kata Nabi, idza laqitahu fasallim alaihi. Bila hang jumpa kawan kamu, bagilah salam kepada dia. Kata ulama tuan-tuan, kalau contoh member duduk sebelah jalan, bagi salam assalamualaikum, kereta lalu tak nampak ya, terhalang untuk tengok ya, nampak pula bagi pula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunatnya bagi salam kepada kawan-kawan yang kita jumpa. Dia kata idza laqitahu fasallim alaihi. Bila kamu jumpa kawan kamu, bagilah salam kepada dia. Itu cara sapaan Nabi dan juga para sahabat Nabi SAW. Bahkan doa. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila kamu dijemput untuk pi kenduri kahwin, pi perkenankan, fa'ajibhu, perkenankan. Ini yang dari Nabi SAW. Wa idza stansahaka fansah lahu. Ini yang tambahan tadi.
Kalau dia minta nasihat, bagilah nasihat kepada dia. Ini tambahan, bagi dia cukup 6. Cik, tu dia, saya nak tengok ini 6 ni. Baik, 5 tambah 1 jadi 6, iaitu bila diminta untuk bagi nasihat, hendaklah bagi nasihat. Betul, dalam surah Wal Asri Allah kata demi masa sesungguhnya manusia sangat dalam kerugian kecuali bagi orang-orang yang beramal saleh dan juga berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Betul, dalam kehidupan kita banyak ujian, dan dengan pesan inilah kita sanggup meneruskan kehidupan kita sebagai muslim yang sejati. Betul, Allah kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kamu sembah Allah, sembah junjung perintah Allah dan juga Nabi SAW, hatta ya'tiyakal yaqin, sampailah datang kepada kamu al-yaqin. Al-yaqin ni beda Cik? Cinta tak Cik? Tadi dia kalah Cik. Tak nak cantik tu ni. Yaqin tu beda mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah kamu kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala sampailah datang kepada kamu al-yaqin, iaitu mati. Kenapa dinamakan yakin? Pasal dia benda yang pasti berlaku. Semua akan bertemu. Maka kata Allah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Maka semua yang ada atas muka bumi ini akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lagi Allah kata, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan bertemu dengan kematian, akan merasai mati. Maka Allah kata lagi, duk tak mana pun kata Allah, yudrikumul maut, mati akan menemui kamu. Semua kita pasti kita akan mati, cuma tak pasti lagu mana nak mati. Itu dia. Yang kita harapkan Allah berikan husnul khatimah dengan cara kita mengamalkan sunnah Nabi dan juga apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan, insya-Allah kita mati dengan husnul khatimah. Orang kata, ustaz, lagu mana nak sedia untuk mati? Senang ya. Buat yang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Orang main kita main, orang makan kita makan, orang semayang kita semayang. Bila sampai ajal, maka kita mati dengan husnul khatimah. Kenapa? Kita buat yang disuruh, meninggalkan dalam Nabi SAW. Baik. Wa idza stansa'aka fansah lahu. Apabila diminta untuk bagi nasihat, hendaklah kamu bagi nasihat. Tak kira dia ustaz ke, tak ustaz ke, dia orang tua atau orang muda. Bila diminta bagi nasihat, bagi nasihat. Orang tua kita minta petua, bukan petua bagi kuat. Petua cara nak hadapi kehidupan bagaimana. Ni tak nikah lagi ni, nak tanya pakcik lagu mana nikah ni. Tanya lagu tu, orang dalam rumah tanya. Dia nikah dah pakcik. 3 orang anak lah, alhamdulillah. Baik, nampak dia tak nikah lagi kan? Cik? Baik, orang tua tanya dia petua hidup macam mana, cara nak urus kehidupan dan sebagainya. Ulama tanya fatwa-fatwa yang baik, pula fatwa yang betul, yang pula fatwa yang tak betul, jangan akan merosakkan masyarakat dan sebagainya. Maka setiap orang yang diminta oleh orang lain untuk bagi nasihat, kata Nabi, fansah lahu, naklah bagi nasihat kepadanya. Ini hak yang mesti kita jaga dan mesti kita bagi kepada orang-orang yang minta nasihat kepada kita. Baik. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila seseorang di kalangan kamu bersin, lalu dia kata alhamdulillah, fashammithu, hendaklah kamu balas ucapan alhamdulillah dengan yarhamukallah atau yarhamukumullah atau yarhamukillah. Boleh. Kalau killah perempuan, oh macam Iman cakap tu. Kalau yarhamukallah pula, kalau kumullah, semua, maknanya semua muslim. Ya. Baik, yang tu kalau kita guna yarhamukumullah, maksudnya kita kadang-kadang kita menghormati orang tu. Kita gunakan satu kata-kata yang menunjukkan pesan. Betul. Dan saya ingat dalam hadis ni kata yarhamukumullah. Nanti saya cek balik betul tak betul. Yang Nabi suruh kata apa? Yarhamukumullah, untuk menunjukkan ramai. Tapi dia seorang yang muslim. Tapi menunjukkan ramai supaya ya. Taklah, bila menggunakan yarhamukumullah, seolah-olah Nabi nak suruh samping tu kita hormati orang yang bersih. Ya, yang membesarkannya. Baik. Yang kelima, wa idza marida fa'uduhu. Apabila seseorang di kalangan kamu sakit, hak yang kita mesti bagi fa'uduhu, hendaklah kamu ziarah dia. Dan yang keenam, kata Nabi, wa idza mata, apabila dia mati,
fattabi'hu, hendaklah kamu ikut jenazah dia, iringi jenazah ke tanah perkuburan, kerana dia mengharapkan rahmat daripada Allah dan juga doa daripada kita insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Dekat tu pun yang boleh saya kongsi dengan makcik-makcik dan tuan-tuan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh-oleh daripada semua petani, dan juga mudah-mudahan berikan faedah kepada kita insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terima kasih atas perhatian tuan dan juga makcik-makcik kerana mendengar hadis Nabi